بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang ke-12 daripada atas, baris ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka ditutup akan dia akan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Maka ditutup akan dia akan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Ini sambungan syarat sah sembahyang yang ketujuh. Sambungan syarat sah sembahyang yang ketujuh, menutupi aurah, menutup aurah. Yang terdahulunya menutup aurah dengan sesuatu, dengan pakaian yang suci, yang mendegah ia akan kelihatan warna kulit. Dengan sesuatu yang suci, dengan pakaian yang suci. Yang mana minggu lepas saya pergi pada bicara, jikalau ada satu sahaja pakaian, tapi pakaian tersebut najis, tidak ada air yang boleh digunakan untuk membasuh, maka wajib sembahyang dalam keadaan telanjang, dan sembahyang tersebut tidak wajib diulangi kembali. Adapun tiga mazhab yang lain, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, jikalau ada satu pakaian, tiba-tiba pakaian tersebut najis, wajib kena pakai pakaian tersebut walaupun berserta dengan pakaian najis sekalipun. Itu tiga mazhab lain. Adapun mazhab Syafi'i kita, ada satu helai pakaian tapi satu helai itu najis, maka diharamkan pakai di dalam sembahyang. Maksudnya dia wajib sembahyang dalam keadaan telanjang. Tadi saya lupa nak bawa kitab Wisyahul Afrah, cuma saya minta supaya WhatsApp muka surat. Dalam kitab Wisyahul Afrah, hak berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang, ini saya baca sikit dalam kitab Wisyahul Afrah. Syarat sah sembahyang dan menutup warna aurah. Warna aurah, ini ayat dalam kitab Wisyahul Afrah, muka surat 21. Dan menutup warna aurah. Maka jika lemah ia seorang daripada menutup aurah, mana lemah seperti tiada dapat sesuatu yang menutup aurah sekali, mana tak ada langsung pakaian yang boleh digunakan untuk menutupi aurah, maknanya dia kena kurung telanjang bulat, maksudnya gitulah, tidak ada pakaian. Atau didapat pakaian sesuatu yang boleh menutupi aurah, mutanajjisun, yang kena najis pula, dan tiada kuasa membasuh akan dia. Nak basuh tak kuasa,
kerana ketiadaan air, atau dihabaskan dia ataupun ditahankan dia pada tempat najis dan tiada ni, padahal tiada sertanya melainkan sehelai kain jua menghampar akan sehelai kain di atas najis, maka hendaklah, mana wajiblah ia sembahyang bertelanjang pada 3 surah ini, pada 3 keadaan ini, dan tiada wajib qada atasnya, dan tiada wajib tiada lazim atas menhebah kain kerana besar bangkitannya, dan lazim atas terima pinjaman kerana daif bangkitannya, dan menutup warna aurah. Ini ayat dalam kitab Wisyah ni lebih terang. Maka jika lemah ia daripada menutupi aurah, seperti tiada dapat sesuatu yang menutup aurah sekali, maka tak ada langsung pakaian. Ni sesalah ni mayang pakaian tak ada kan, tak pakai kan, mai telanjang lah. Hak ni atau didapatnya ada selah pakaian mutanajis, kena najis pula, dan ni padahal tiada kuasa membasuh akan dia, akan selai pakaian mutanajis kerana keadaan air, atau dihabaskan dia, ditahankan dia pada tempat najis, dan tiada sertanya melainkan sehelai kain juga menghampar akan dia, akan sehelai kain di atas najis, maka hendaklah ni wajiblah sembahyang bertelanjang pada 3 surah ini, dan tiada wajib qada atasnya. Ni dijati dalam kitab Wisyahul Afrah. Sekarang ni kalau tak ada pakaian langsung, mana sembahyang telanjang, sembahyang tu tidak wajib diqadakan kembali. Walhal menutupi aurah di antara syarat sah sembahyang. Saya sebut dah mengelepasnya. Syarat sah sembahyang menutupi aurah tak sama dengan syarat sah sembahyang yang lain. Syarat sah sembahyang menutupi aurah ni jika kuasa. Adapun jikalau tidak kuasa, sebab tidak ada pakaian langsung, terkurung dan keadaan telanjang contohnya, maka sembahyang dia dalam keadaan telanjang ataupun menutupi aurah tidak sempurna, sebab tidak kuasa untuk menyempurnakan menutupi aurah, sembahyang keadaan macam itulah, sembahyangnya tidak wajib diqadakan kembali. Contohlah kita kata dia kena kurung dalam lokap. Lokap ni pakai seluar pendek. Dulu lokap di Thailand dulu seluar pendek lah. Mana tidak sempurna menutupi aurah, tak ada pakaian lain. Tapi kalau lah seluar pendek, kemudian ada baju t-shirt selai, boleh lagi tu. Seluar pendek tutup ke atas, t-shirt tu tarik daripada bawah lah pulaknya, buatlah ke mana pun. Kalau lah dia ada seluar pendek, dia ada baju t-shirt selai dewi. Sekarang ni seluar pendek tu menutupi daripada pusat, t-shirt tu boleh masuk ke belah kaki pula. Tak boleh pula menutupi antara daripada lutut ke atas pula. Tu boleh lah, buat setakat boleh. Kalau makna seluar pendek selai baju tak beri contohnya, macam lah keadaan masuk umpama tu mengeluar pendek, maknanya sembahyang dia sah ke tak? Sah, dan tidak wajib diulangi kembali sebab dia tidak kuasa. Dia berbeza dengan syarat sah sembahyang suci daripada hadas, suci daripada najis. Dalam keadaan tertentu tak kuasa pun nak berwuduk, air tak ada contohnya. Tak kuasa pun nak suci dari najis, air tak ada nak basuh najis contohnya. Sembahyang tu wajib diulangi kembali. Jadi hak syarat sah lain, suci daripada hadas tak mampu disempurnakan, sembahyang dengan hadas, wuduk tak ada contohnya, sembahyang tu wajib diulangi kembali, kena qada. Berbeza dengan menutupi aurah. Menutupi aurah ni menjadi syarat sah jika kuasa. Ada kuasa, sembahyang tu sah dah, tak wajib diulangi kembali. Tu kalau tak ada pakai langsung. Pada Wisyah tadi ada sehelai tetapi kena najis, mana dia wajib sembahyang dah kata telanjang, tak boleh pakai pakaian tu. Ada sehelai suci tapi dihabas, ditahan di tempat najis, mana kalau dia pakai pakaian sehelai tadi menutupi aurah, dia akan sembahyang di tempat najis. Tetapi kalau pakaian sehelai tu dihampar atas tempat najis,
Dia tak akan kena najis, tapi dia akan jadi bertelanjang. Wajib dia bertelanjang. Pakaian sehelai tadi tu digunakan untuk hampar tempat yang mana dihabas, ditahan, dikung di tempat yang najis. Ini hak mazhab Syafi'i kita. Kalau ada sehelai pakaian najis, tak boleh pakai. Wajib solat telanjang. Kalau ada sehelai pakaian suci, tetapi tempat yang dia dikena tahan, dikena kurung tu tempat najis, kalau dia pakai, berarti dia akan solat di atas tempat najis. Dia wajib sehelai tu digunakan untuk hamparan. Mana dia wajib sembahyang dan kena telanjang. Ini mazhab Syafi'i kita. Adapun 3 mazhab yang lain, ia lebih utamakan menutupi aurah daripada najis. Kita mazhab Syafi'i tak, lebih utama suci daripada menutupi aurah. Mazhab lain lebih utama menutupi aurah walaupun setengah najis. Ada sehelai tapi najis, pakailah, jangan tutupi aurah. Pandai ni. Ada sehelai suci tapi ditahan di tempat najis, kamu akan sembahyang di atas tempat najis, tak kira lah main tempat najis pun, janji tutup aurah. Itu 3 mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak, mazhab Syafi'i kita utamakan suci daripada najis, daripada menutupi aurah. Ni kena faham lah bab fiqh ni. Maknanya mazhab Syafi'i kita lebih utama suci dan najis daripada menutupi aurah. Adapun 3 mazhab lainnya, mereka lebih utama menutupi aurah daripada suci daripada najis. Gua ni. Oh, kalau kita pakar dah lah jawapan dia. Dan sekarang ni ada sehelai pakaian yang najis dan tidak kuasa nak membasuh sebab tak ada air. Masa belum sembahyang wajib kena pakai. Dengan najis tak apa pakai pakaian najis. Tambahan pula memang tidak ada pakaian lain. Bahkan kalau ada pakaian lain sekalipun, kalau kita pakai pakaian kena najis, hukumnya makruh juga, bukan haram pun. Kita banyak lagi pakaian suci yang lain. Seluruh kita kena kecing dah. Tukarlah dengan pakaian hak suci, hak lain tu. Malah nak tukar. Dia pakai seluruh hak najis, makruh je, tak haram pun. Ada ni. Jadi maknanya dia pakai sehelai hak najis kena pakai. Siapa kata nak sembahyang wajib kena buang, kena buka, kena wajib sembahyang telanjang. Ni mazhab Syafi'i. Kemudian saya sebut minggu lepas kan, mazhab Syafi'i pula telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Ada mazhab Hanafi, mazhab Hambali, telanjang keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri, wajib solat duduk kerana berlunjur, rakaat sujud isyarat dengan kepala saja tunduk ke hadapan. Kan kita kan berdiri rukun sembahyang. Yang mana berdiri tidak menjadi rukun sembahyang kalau kita orang sakit. Bila kita sakit, sembahyang kita duduk, mengiring melentang. Jadi berdiri itu menjadi rukun sembahyang jikalau kuasa. Jadi kalau kata tidak ada pakaian telanjang, mazhab Syafi'i kita bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri, wajib sembahyang dalam keadaan berdiri macam biasa, rakaat sujud macam biasa. Orang ada wajib kena tutup pandangan mata. Ada pun mazhab Hanafi dengan Hambali, orangnya sihat segar tapi tak ada pakaian. Tak ada pakaian tu menggugurkan rukun berdiri. Sembahyang duduk dah. Bukan duduk macam tasyahud, duduk belunjur pula. Kemudian rakaat sujud hanya tunduk ke hadapan saja dengan kepala. Ini mazhab Hanafi dengan Hambali. Ini cerita bab fiqh. Kan jadi hak kita dah kita ni comel ni. Menutupi aurah dengan sesuatu yang suci. Yang najis tak boleh. Yang najis tak boleh. Kalau ada sehelai yang najis tak boleh pakai. Wajib solat dalam keadaan telanjang. Dan solat tersebut tidak wajib diulangi kembali. Kalau dia solat dia itu serta dengan kalau ada air boleh basuh najis dah, boleh berwuduk boleh basuh najis. Air tak ada tapi debu tanah ada contohnya, dia boleh bertayamum. Maknanya dia semayang serta tayamum. Kemudian najis tidak ada di dia, cuma dalam keadaan telanjang,
maka sembahyang tersebut tidak wajib diqadakkan kembali kemudian. Kemudian menutupi aurah ni yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Mana kalau terbayang nampak bentuk tubuh, nampak peha lelaki tapi tak nampak warna kulit, sah lagi menutupi aurah seumpama tu. Kainnya nipis, jadi nampak dia punya bentuk peha dia, bentuk peha dia, tapi tak nampak dia punya warna kulit, maka masih lagi dihukumkan menutupi akan aurah. Maka maka ditutup akan dia, akan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Kita wajib menutupi aurah ni, wajib tutup pada pihak atas dan pihak keliling. Apa panggil sisi, jawanib sisi. Tidak pada pihak bawah. Pihak bawah tak apa. Memang pihak bawah nak tutup macam mana tak kalau sebelah bawah. Sebelah bawah nak tutup macam mana bawah? Mana dia wajib kena tutup daripada pihak atas dan juga pihak sisi. Adapun pihak bawah tu tak wajib ditutupi. Pihak bawah tak wajib dia ditutupi. Dia wajib tutup pihak atas dan juga pihak keliling. Pihak atas dan juga pihak keliling. Keliling ni panggil pihak tepi lah. Pihak tepi. Dia pihak atas ni, ni contohlah. Kita orang lelaki, kadang-kadang kita pakai seluar bawah daripada pusat seluar kita tu. Jadi perut kita besar, jadi kita pun jadi seluar atas dan pihak keliling. Ada ni wajib tutup pihak atas. Dah siapa di atas tu nak tengok? Tak ada orang tengok ni. Mana ada orang nak tengok? Tapi nampak dah pihak atas, nampak, maka batal sembahyang. Mana kalau kita kebetulan seluar tu seluar ketat sikit, jadi perut kita tu agak besar, jadi tak padam dengan tali pinggang tu. Jadi mana? Jadi pusat jelir dah orang dah. Pusat jelir tak apa, tapi syaratnya pakai baju masa sembahyang tutup molek. Tutup molek. Sebab kalau terbuka atas, pusat dah tutup jadi nampak sebelah atas, maka batal sembahyang. Kata siapa yang nak tengok atas tu? Sebut tadi tak ada kira siapa nak tengok atas. Bukan kata ada orang nak tengok atas. Bukan kata ada orang nak tengok atas, bukan. Tapi mana kira nampak dah belah atas, nampak, maka batal sembahyang. Ada ni. Jadi tutup pada pihak atas dan sisi. Dia kalau terbuka dia panggil sisi. Tu sisi. Hak ni tekak di atas. Pada ni. Sisi sama, atas pun sama. Wajib kena tutup. Atas contohnya gini. Tak tahulah. Dia orang ni kalau gemuk, dia punya gemuknya daging gemuk, tulang tubuh dia sama. Jadi bila dia gemuk, tulang belakang dia tu ke dalam, sebab dia keluar jadi banyak daging. Tulang tak jadi kau besar dah, daging kau banyak. Jadi dia punya belakang tu, lubang tu. Ada ni. Tu ada orang semayang. Orang tanya lah, ada orang semayang. Dia kata orang ni dia ada kopiah, tapi dia tidak pakai kopiah dia. Lepas tu dia bubuh kopiah ni, dia tutup lubang belakang dia kata dia. Aja tengok. Saya tengok cuma orang royak. Orang beritahu. Tengok mana? Ada kan tengok dia celok luruh. Ya, cuma luruh panggil belakang tu. Panggil luruh. Dari belakang ni, tulang belakang ni, tulang belakang. Bila daging dia banyak, daging dia keluar. Tulang tak keluar. Jadi tulang belakang ni jadi ada lubang atas tu. Lepas tu dia selit kopiah belakang tu.
Tak teratanya dia kenapa? Tak teratanya. Jadi kopiah patut ubus sini. Dia macam ekor kita kata di belakang ni. Tak boleh lapuk ni lubang ni. Nampak daripada pihak atas. Orang pernah tengok. Saya pun pernah tengok juga. Cuma orang beritahu. Lepas ada apa? Mana dia tahu lah buat gitu tu. Orang tu kan tengok tak tahu. Tak tahu tak. Sebab apa dia buat gitu dong? Pesen ke apa ke. Dalam kopiah ni orang boleh di atas kepala. Yang duduk tutup lurah belakang tu kenapa? Sebab nak menutupi lubang tu lah. Sebab boleh nampak sebelah atas. Lain kalau kain plekat dia tu dikilas tengah perut. Tengah tak apalah dia pakai atas tau. Tapi kalau maknanya bawah je. Tu dia buh kopiah celah tu. Sebab apa? Sebab boleh nampak daripada pihak atas. Jadi wajib tutup daripada pihak atas dan pihak keliling. Pihak sisi. Sebab tu orang perempuan kenapa orang perempuan dia sembahyang tak boleh pakai baju kurung? Sebab baju kurung dia dia gini kan. Ni. Jadi masa duduk bawah ni okey lah. Ni nampak ni. Tak boleh kalau orang perempuan. Melainkan dia pakai hot dalang tu. Dia pakai apa dalang ni? Jadi ketat pula hukumnya makruh, tapi sahlah sembahyang. Dia pakai baju kurung, memang tak boleh baju kurung ni. Masa tangan duduk bawah ni okeylah sebab dia okey. Bawah tidak kira bawah ni. Dia angkat saja sudah jadi keliling dia panggil, nampak tu kan? Maka perempuan dia pun pakailah hak dalam tu. Dia menutupi aurat dengan sesuatu yang ketat. Ketat lah panggil tu, ketat di lengan dia tu. Maka makruh. Tapi kalau mazhab-mazhab yang lain dia tak ada masalah. Dia keliling-keliling tak ada masalah. Lepas tu perempuan mazhab-mazhab lain, baju dia berjalan itulah baju dia sembahyang. Kalau mazhab lain, dia mazhab lain ni kalau terbuka tangan perempuan sikit-sikit ni, tepi-tepi aurah dia maafkan mereka dimaafkan. Nampak aurah ni dimaafkan. Lepas tu kalau perempuan mazhab lain, dia cukup simple nak sembahyang. Tak ada perlu kata kena ada baju sembahyang suku, tak perlu. Sebab dia agak simple berkaitan menutupi aurah. Bukan ada mazhab mereka pulaknya kaki perempuan tu bukan aurah. Termasuk ketika dalam sembahyang. Jadi betul kalau mazhab lain sembahyang perempuan dia kaki boleh nampak. Dia mazhab dia tak apa. Sebab tu mana kalau terbuka sikit ni pun tak apa ni. Tersising sikit-sikit pun tak apa dia. Mana tepi-tepi aurah dimaafkan. Ada pun orang mazhab Syafi'i kita ni memang dia ada baju sembahyang asing untuk orang perempuan. Dia tak sembahyang dengan baju kurung. Walah kalau kira aurah perempuan di dalam sembahyang, di luar sembahyang, kita pakai pandangan kata sama, dah sama. Kenapa baju sembahyang dia baju kerja dia pejabat tak pakai untuk sembahyang? Dia pergi kerja dia pejabat pun dia menutupi sekalian melainkan muka dan dua tangan. Jadi aurah dalam sembahyang pun sama, menutupi sekalian melainkan muka dan dua tangan. Kenapa orang perempuan tak pakai baju sama yang dia jabat dengan dia masuk nak sembahyang zuhur? Kenapa dia pakai pakaian dia tak pakai pakaian yang sama? Sebab pakaian jabat tu dia tidak boleh menutupi sisi. Jadi masa sembahyang dia akan terbuka, dia akan nampak keliling, maka batal sembahyang. Ini cerita mazhab Syafi'i kita. Cuma kadang-kadang pernah timbul lah sekarang ni orang yang nak memudahkan, dia kata nak cerita mudahnya orang perempuan ni nak semayang, maka dia pun tunjuklah perempuan semayang dengan pakai baju kurung. Pada tengok dalam video-video tu kan, dia nak tunjuk semayang, mudahnya semayang dengan pakai baju kurung pun cukup dah. Mazhab Syafi'i kita tak luluh. Sebab baju kurung dia tu pada masa rokok sujud boleh nampak pandangan sisi. Masa rokok, masa sujud, baju kurung tu. Yang orang bekerja dengan baju kurung ni, dia tak rokok, tak sujud, masa kerja takkan terbuka aurah. Semaya ni ada rokok, ada sujud. Lepas tu tidak memada dengan baju kurung. Tapi nak tunjuknya bahawa agama ni mudah, pakai baju kurung boleh dah untuk semayang. Mereka pun tunjuklah macam mana orang perempuan semayang dia pakai baju kurung. Cuma mereka mungkin bubuh ni je lah tangan ni.
Tapi macam mana dengan pandangan sisi hak bahagian tubuh, bahagian apa banyak lagi situ tu. Cuma ada jugalah yang nak cerita semayang ni pakai yang aurah pun mudah, tapi tidak menepati mazhab Syafi'i kitanya. Tidak menepati mazhab Syafi'i kita. Satu laginya pula, dia nak tunjuk pula semayang tu di mana-mana tempat boleh semayang. Di kaki lima pun boleh semayang. Dia pun semayang lah di tepi sogo pun dia tepi orang ramai dia semayang. Nak ceritanya semayang ni boleh semayang di mana-mana tempat sekalipun. Okey lah. Tapi termasuk yang semayang tu orang perempuan. Orang perempuan sesuai ke semayang di khalayak ramai. Nak tunjuk bahawa semayang ni di mana-mana tempat boleh semayang. Dan orang perempuan ni pula semayang dengan baju kurung, dia boleh semayang. Tidak mendapati mazhab Syafi'i. Tak apalah di situ. Macam mana pula orang perempuan semayang di khalayak ramai? Rokok, sujud di khalayak ramai. Kena tak adab sopan seumpama tu? Orang lelaki tak apalah nak tunjuk demonstrasi apa. Demonstrasi nak tunjuk bahawa semayang ni di kaki lima pun boleh semayang. Orang kita je pelik semayang mesti kaki lima pelik orang kita je. Tak apalah nak demonstrasi tu. Tapi orang perempuan tak sesuai. Sebab orang perempuan tu rokok sujud di belakang dia, orang lelaki ajnabi berulang alik di belakang dia rokok sujud. Apa tak kena dengan adab. Niat dia bagus dah, tujuan dia nya nak tunjuk semayang ni boleh semayang di mana-mana tempat. Tapi orang perempuan tak boleh buat seumpama tu. Saja-saja nak semayang di khalayak ramai. Orang lelaki tak apalah. Orang lelaki tak apa, orang perempuan tak boleh semayang di khalayak ramai. Ada semayang pula dengan pakai baju kurung. Baju kurung tak apalah kalau mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i kita banyak perkara lain. Dia nak kena tutup sebelah dalam. Maknanya bukan setakat baju kurung je, dia kena pakai baju dalam tak sapih lagi. Untuk menutupi aurah daripada pandangan keliling, pandangan tepi, pandangan sisi dia panggil. Sebab nak menutupi aurah dia daripada atas dan juga pandangan keliling, pandangan sisi. Cuma hak berkaitan dengan pandangan sisi, hak berkaitan dengan pandangan sisi, hak ni pernah timbul lah, pernah timbul. Jadi kita orang lelaki pakai seluar tak apalah. Kalau pakai seluar tak apa. Kalau kita pakai kain pelikat, kalau kita pakai kain pelikat, bila kita pakai kain pelikat, kita sujud, orang pun boleh tunjuk. Nampak tak di sebelah belakang tu akan pangkal peha kita, nampak tak? Sekarang ni wajib menutupi aurah daripada pihak atas dan juga pihak keliling. Ni pihak sisi. Kita orang lelaki kalau pakai kain pelikat, masa kita sujud, daripada pandangan sisi di sebelah belakang ni, nampak tak pangkal peha? Nampak pangkal peha? Kena malaikat kena pakai seluar panjang bahawa tak nampak pangkal peha. Kalau pakai kain pelikat semata-mata tak payah buat, boleh kita boleh nampak. Dan kita boleh nampak orang semayang kan, orang semayang dia sujud, nampak dia punya pangkal peha. Peha tu aurah. Sekarang ni wajib tutup pada pihak atas dan keliling. Pihak keliling pun kena tutup juga. Tu keliling apa panggil tu? Nampak pangkal peha tu. Nak kira macam mana tu? Itu tidak mengapa, tidak memudaratkan semayang. Itu jelas dalam kitab. Sebab pernah timbul kapung benda yang seumpama ni. Bila dia mengaji, dia kata tak boleh ni tak boleh nampak daripada pandangan sisi, dia kata. Jadi dia pun tunjuk bukti. Kalau orang semayang pakai pelikat saja, tak pakai seluar dalam, kebetulan dia pun memang jenis pakai seluar dalam. Dia ada seluar baju Melayu, mana dia pakai pelikat, ada orang seumpama tu. Jadi dia lepas lah. Orang lain hak pakai pelikat saja, pakai kalau dalam tidak ada menutupi pangkal peha kalau dalam saja ni. Saya boleh tunjuk, tengok. Siapa-siapa yang tak pakai seluar panjang, seluar dalam, cuba tengok. Masa sujud nampak tak pangkal peha? Nampak. Tak sos semayang, kecoh orang.
Orang nak kata dok, ia boleh tunjukkan nampak pangkal apa? Nampak tu kan? Wajib tutup dari pihak atas dan pihak keliling. Tu pihak keliling nampak tu. Kecoh sebab dia seorang je pakai pelekat serta ada seluar di sebelah dalam, sebelah panjang. Orang lain semua pakai pelekat saja. Jawapan dia tak usah habis mayang orang lain. Kecoh lah. Hak tu memang ada lah kitab tu. Kalau nampak daripada pandangan tepi, contohnya orang masa sujud, orang lelaki tu lah, maka semayangnya tidak batal. Orang perempuan kaki tak boleh nampak dah, tak usah kata pangkal peha kalau orang lelaki. Walaupun kalau di situ pada pandangan sisi ya, pada pandangan keliling, itu tidak memudaratkan semayang kita tidak batal. Selesai bicara berkaitan dengan tajuknya menutupi aurah. Bermula aurah itu atas 3 bahagi. Dia pecah pula di sini. Tajuknya adalah menutupi aurah di dalam sembahyang. Jadi aurah lelaki dalam sembahyangnya macam mana? Aurah perempuan merdeka dalam sembahyangnya macam mana? Aurah perempuan hamba dalam sembahyangnya macam mana? Tapi kitab ni dok ni, dia bukan hanya cerita aurah di dalam sembahyang sahaja, bukan dia akan cerita aurah ketika yang lain. Sekarang tajuk kitanya menutupi aurah, syarat sah sembahyang yang ke-7. Jadi mana aurah lelaki di dalam sembahyang, mana aurah perempuan merdeka di dalam sembahyang, setakat manakah aurah perempuan hamba di dalam sembahyang. Begitu lah tajuk dia nya. Sekarang ni dok, dia akan pecah kepada bermula aurah itu atas 3 bahagi. Yang pertama aurah lelaki, yang kedua aurah perempuan yang merdeka, dia maksud aurah perempuan hamba dahulu. Yang ketiga aurah perempuan merdeka. Kemudian aurah lelaki ni pula, dia bukan hanya bicara aurah dalam sembahyang saja dok. Dia bukan hanya bicara aurah dalam semasa tidak. Dia akan pecah pula aurah lelaki sama lelaki, aurah lelaki dengan perempuan, aurah lelaki seorang diri. Dia akan pecah panjang sikit ni. Walaupun tajuk sebenarnya adalah aurah di dalam sembahyang, syarat sah sembahyang yang ke-7. Pertama ada 3 bahagi. Jadi aurah lelaki, aurah perempuan hamba, yang ketiganya aurah perempuan merdeka. Aurah laki-laki merdeka ada ia laki-laki ataupun hamba. Jadi aurah ni merdeka ke hamba ke aurah yang sama. Adapun perempuan hamba aurah lain di dalam sembahyang, perempuan merdeka aurah lain di dalam sembahyang. Adapun aurah lelaki ni merdeka ada ia lelaki ataupun hamba, sama saja aurah dia. Hamba ni zaman dulu ada hamba. Dan hukum hamba ni sampai kiamat hukum hamba ni. Cuma hukum hamba ni dibatalkan penggunaannya oleh hukukul insan antarabangsa. Hak kemanusiaan antarabangsa membatalkan hukum perhambaan. Tapi hukum perhambaan dalam syariat agama kita kekal sampai kiamat. Sampai masa nanti berperang, orang Islam memandangkan peperangan, tawanan kafir tadi akan dijadikan hamba. Cuma dalam Islam ni, hamba dalam Islam ni ada hak yang sangat ketat. Bukan hamba macam orang putih perhambakan orang negro, bukan. Orang putih kan dia memperhambakan negro, tu pasal lain tu. Diikat keting dengan rata besi lah apalah. Dalam agama kita hak hamba ni sangat ketat dan sangat-sangat dituntut memerdekakan hamba. Dan banyak kesalahan dalam agama kita dikafarahkan dengan memerdekakan hamba. Bersetubuh syahid bulan Ramadan, kafarahnya memerdekakan hamba, dia banyak. Tapi hukum perhambaan memang ada dalam agama kita. Cuma ni penggunaan tak dia dibatalkan oleh hukukul insan antarabangsa, hak kemanusiaan antarabangsa. Tapi kena faham lah, perhambaan dalam agama kita tak sama. Dia ada hak dia. Dia kena jaga hak hamba tu sendiri.
Orang kafir kafir kalau dia menang peperangan, habislah dia lanyak ke buat dia. Dan agama kita dah, Islam memenangi peperangan, tahu nak jadi hamba, tapi dia ada hak yang cukup ketat. Ialah agama kita. Cuma kalau kita faham hamba hak orang putih dengan negro tu lah, tu orang kafir tu gitu. Kita nak agama kita dah. Tapi nak ceritanya, hamba dalam syariat agama kita masih kekal sampai kiamat. Mana peperangan akan datang, akan dibenangi oleh orang Islam, akan kembali balik orang kafir menjadi hamba. Tapi memanglah sentiasa dituntut supaya memerdekakan hamba. Pertama, aurah laki-laki merdeka adik atau hamba, maka iaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya. Aurah antara pusat dan lutut. Antara ni, diri pusat bukan aurah, diri lutut bukan aurah. Pusat bukan aurah, lutut bukan aurah. Yang aurah antara. Mana ni? Tapi kena tutuplah pusat tu untuk menutupi antara. Tiba-tiba masa semayang, lutut dia terbuka separuh, tak membatalkan semayang, sebab lutut bukan aurah. Yang aurah antara pusatnya dan lututnya. Antara. Makna apa? Maknanya diri pusat, diri lutut bukan aurah, tapi kena tutuplah pusat untuk menutupi antara. Sebab tidak akan sempurna tutup antara, melainkan kena tutup pusat dan juga sebahagian lutut. Sebahagian saja, bukan satu lutut, sebab lutut besar. Tutup sebahagian lutut sudah memada untuk menutupi antara pusat dan lutut. Adapun pusat ni dia kecil, jadi kena tutup sekian pusat lah untuk menutupi antara. Tapi diri pusat, diri lutut bukan aurah. Maknanya kalau lah tengah semayang hanya terbuka setengah lutut, tidak membatalkan. Oh, nampak lutut sikit dalam semayang, lutut bukan aurah. Aurah antara pusat dan lutut. Yang aurahnya antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut ni orang lelaki paling banyak aurah lelaki adalah antara pusat dan lutut. Mana? Jika dalam sembahyang, antara pusat dan lutut. Dan pada berhadapan laki-laki sesama laki-laki, sesama lelaki di antara pusat dan lutut. Atau dengan perempuan yang mahramnya, perempuan yang haram nikahnya pun antara pusat dan lutut. Jadi kita sesama lelaki antara pusat dan lutut, dengan perempuan yang mahram, yang haram nikah dengan kita, mak kita, nenek adik-beradik kita, aurahnya antara pusat dan lutut. Oh, inilah hak kebanyakannya. Hak kebanyakan aurah kita lelaki adalah antara pusat dan lutut. Aurah di dalam sembahyang, aurah sesama lelaki, dan aurah dengan perempuan yang mahram. Ada ni, antara pusat dan lutut. Dia sesama mahram ni memang semuanya sama saja nanti. Perempuan di hadapan lelaki yang mahram, antara pusat dan lutut juga. Dia sesama mahram memang antara pusat dan lutut. Bukan kita lelaki di hadapan perempuan mahram, perempuan mahram di hadapan lelaki ini kita ni pun antara pusat dan lutut. Ni hak kebanyakan aurah, antara pusat dan lutut. Kita ialah kadang-kadang kita ni aurahnya tidak ditutup dengan sempurna. Yang bukan aurahnya ditutup. Ni yang biasa berlaku ni sesama mahram. Lelaki tak ada masalah, perempuan. Dia perempuan dalam rumah tidak ada orang lain melainkan mahram. Maknanya perempuan ada lelaki mahram dia je. Kalau hak jenis bilik mandi dapur lah kita kata. Bilik mandi dalam bilik tidur masing-masing tu selesai lah tu ni. Hak jenis kampung-kampung, bilik mandi suti je, dapur je. Dia keluar bilik mandi, dia kemar gantung. Tak ada masalah lah dia kata. Sebab selain daripada perempuan, lelaki mahram, dia pun kemar gantung. Kalau tuala dia besar tak apa. Kalau tuala dia kecil, dia menutupi sebelah atas yang bukan aurah, belah bawah peha terbuka.
hukumnya haram. Sebab apa? Sebab aurah sebenar antara pusat dan lutut. Hak atas bukan aurah, ditutup. Hak bawah aurah, dibuka. Mana? Jangan salah faham pula ni. Dah keluar gitu lah. Halah, keluar gitulah kalau kain tuala kecil. Kalau tuala besar tak apa. Ditutup daripada atas sampai ke lutut tak apalah. Kalau tuala kecil, ditutup hak atas yang bukan aurah, dibuka peha hak aurah. Gua ni tu. Dan sekarang ni aurah dia antara pusat dan lutut. Sekarang ni dia keluar bilik mandi, perempuan tadi, dia tutup belah atas. Atas bukan aurah. Belah bawah. Belah bawah nampak peha. Hukumnya haram. Suka budak tu. Dak sungguh kalau kita budak-budak dulu, nek kita dah tutup atas tu. Dah tutup. Cucu mai hak lanjut dia tu, dia beri je. Tak apa. Dia gobek atas tu, cucu mai pun tak apa. Dah tu bukan aurah pun. Aku tua. Hak atas tu lanjut dah, dia main-main pun. Dia gobek je kerja dia ni. Gobek makan sendiri. Lepas tu atas tu cucu duk pegang, dah duli je. Dia tak apa. Oh, tu bukan masa sesama dia dengan orang ramai pun dibuka tu. Oh, tu orang asli tu lain tu. Dengan ramai pun dibuka. Dan ni sesama keluarga ni. Hak sesama mahram ni, Semua mahram. Kalau dulu orang tua dulu hak jenis panas-panas tu, makan macam heroin ustang je, dia pakai coli, pakai kain batik je. Dia panas waktu tu dulu kan. Dia panas, dia pakai kain batik Jawa. Lepas tu dia pakai coli je. Dah baju. Dia panas. Sebab apa? Memang bukan aurah apa. Perut dia bukan aurah. Yang aurah antara pusat dan lutut tu aurah. Hak ni kita dalam keluarga, hak sesama mahram, memang kebanyakan aurahnya antara pusat dan lutut. Sama aja, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan lelaki, lelaki dengan perempuan. Kalau mahram antara pusat dan lutut. Hak tu hak kebanyakan. Itu aurah hak sesama keluarga mahram. Hak ni yang kita nak kena jaga ni. Kadang-kadang apabila orang tua kita uzur, terlantar, sama ada yang bicara tu, kalau mak bicara biasa, yang tukar caranya anak perempuan ataupun menantu perempuan. Kalau ayah biasa anak lelaki, menantu lelaki. Itu cuma tak main kekok je, aurah sama ada mak ni anak perempuan ke yang uruskan, anak lelaki ke yang uruskan ketika nak mandi, nak istinja ke, hukum dia sama sahaja. Ayah hak uzur ni sama anak lelaki ke anak perempuan yang nak uruskan, aurahnya sama sahaja. Cuma biasa kan kalau mak anak perempuan lah, menantu perempuan lah, mana kurang kekok, tu sahaja. Tapi bukan kata aurah berbeza, aurah sama. Aurah dia sama. Wajib tutup antara pusat dan lutut. Kena jaga aurah antara pusat dan lutut. Pada ni kadang-kadang tengok Allah lah, mentang-mentang lah orang tua tu tak boleh urus diri dah, dia buat macam baby orang tua tu. Dia letak orang tua tu atas tandas hak tempat tinggi tu, dia letak situ, tak ada. Jadi wajib kena cari kain untuk menutupi antara pusat lutut. Wajib. Ni acak kali dah saya tengok, saya tegur, kata jangan begitu, kata. Orang tua tu mungkin dia senyap je, sebab dia pun macam gitu dah dianya. Tapi aurah ni adalah maru'ah dia. Bila kita buka aurah dia, seolah kita membuka maru'ah dia. Ni kalau dia masa dia segar buat begitu ke dia malu tu. Dah peha tak tutup. Wajib kena tutup. Dan kalau nak sentuh antara pusat dan lutut, wajib kena pakai sarung tangan. Mana kalau kita nak istinja dia, wajib nak pakai sarung tangan. Bukan kata masa dulu mak istinja anak, basuh berak anak, tak pakai sarung tangan pun boleh, kan anak geli. Bukan masalah geli. Kita tak boleh nak sentuh
kawasan aurah antara pusat dan lutut, melainkan kita wajib kena pakai sarung tangan. Ataupun kita pakai kain hok kita tutup tu, masa nak istinja kita ambil kain tu sebagai alat. Tak apa dah, kain tak apa dah. Kain tu kan, kain batik tu kan, kita masa nak istinja kita ambil kain tu sebagai alat. Tak apa dah. Jangan sentuh kawasan aurah, melainkan wajib kena berlapik. Yang urus tu anak perempuan ke anak lelaki ke sama, tak ada beza hukum. Yang urus ayah ni anak lelaki ke anak perempuan ke sama hukum. Siapa naik atas rumah pula nak pakai pamper, sama nak pakai pamper pun. Jangan kita nak pakai pamper tu kita lebih kurang selok, jangan. Memang susah sikit lah, memang susah lah kita nak masukkan pamper dia tu dan keadaan aurah dia kita wajib kena pelihara. Memang susah sikit, susah tak susah pun kita wajib kena pelihara aurah dia. Antara pusat lutut tak boleh buka, sebab yang ada atas rumah tu aurah dia sama saja. Ya, atas rumah tu anak, menantu, cucu, aurahnya antara pusat dan lutut. Itu hak aurah, hak dalam keluarga. Lelaki sama, perempuan sama, sama saja aurah dia antara pusat dan lutut. Ni buat telanjang pakai biar begitu je. Kita khidmat tu pahala besar tu, khidmat tu pahala besar, tapi tak kena cara buat berdosa kitanya. Masa nak mandi, masa nak istinja, satu laginya pada masa nak pakai pamper. Masa pamper payah. Kalau orang tua yang agak terlantar dah, kita nak pakai pamper peseng mana? Pamper peseng sarung macam seluar tu pun nak kena jaga juga aurah dia. Sebab kalau bersekali dengan kain kita nak pakai tu apa, mana kita kena usahakan biar tertutup aurah dia. Terselok kita tutup, terselok kita tutup, begitu lah. Terselok je kita tutup. Cuma janganlah kita daripada awal tu kita buka gitu lah, jangan. Mana kita nak masuk pamper, lah ni nak kamu pakai pamper hot tu lah. Pamper hot macam seluar tu senang sikit. Kalau pamper hot pakai gitu payah. Pamper hot pakai sebelum masuk, tapi nak masuk bukannya mudah. Sebab orang tua ni kadang-kadang dia sudah lesu, dia tak tolong kita apa pun. Bukan kata dia tolong buat tubuh dia dah, dia biar kita terus je. Memang payah nak buat kerja. Tapi kok mana pun wajib kita kena jaga aurah dia antara pusat dan lutut. Terbuka tu tak ada arah lah macam mana, kita pun tutup, kita buat kerja. Terbuka kita tutup, kita sama buat kerja kita. Janganlah sampai ke kita nak pakai pamper dia, kita buka aurah dia telanjang baru kita pakai pamper dia. Jangan gitu. Mana kalau aurah dan keluarga sama saja, iaitu antara pusat dan lutut. Jadi aurah lelaki dalam sembahyang dia sesama lelaki dan dengan perempuan yang mahram, aurahnya adalah antara pusat dan lutut. Bicara kita bicara sembahyang, tetapi pembicaraan aurah lelaki, aurah perempuan hamba, aurah perempuan merdeka, dia akan pergi pada aurah-aurah ketika yang lain, bukan hanya bicara berkaitan dengan aurah di dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.